Ambulans di Malaysia sangat pelik. Kata-kata ini diucapkan oleh Madeleine Thompson, seorang juru rawat dari Amerika Syarikat yang berusia 30 tahun. Walaupun dia merupakan seorang pakar dalam bidang perubatan, dia berasa sangat teragak-agak terhadap perkhidmatan ambulans semasa berada di Malaysia. Ketika itu, bapaknya tiba-tiba rebah dan berada dalam kesakitan yang amat sangat. Orang-orang Malaysia di sekelilingnya mendesak beliau untuk segera memanggil ambulans. Namun dengan suara yang terketar-ketar, dia terus menjerit, "Tunggu." Walau bagaimanapun, selepas ambulans benar-benar dipanggil, dia berkata dengan wajah yang penuh kehairanan, "Sangat pelik. Ambulans di Malaysia benar-benar pelik. Mengapakah dia teragak-agak untuk memanggil ambulans? Dan mengapakah dia mengatakan bahwa ambulans di Malaysia itu pelik? Marilah kita telusuri kisahnya." Suasana di unit kecemasan di Los Angeles, Amerika Syarikat, pada lewat malam sentiasa dalam keadaan kucar-kacir seperti biasa. "Tolong bantu saya." Mendengar suara pesakit itu, Madeleine Thompson segera berlari ke arahnya. Namun, soalan pertama yang diajukannya bukanlah mengenai simptom, melainkan tentang insurans. "Encik, adakah Encik mempunyai kad insurans?" Wajah pesakit itu menunjukkan riak kesakitan yang amat sangat, dan riak wajah itu benar-benar menghiris hati Madeleine. Jelas sekali tugasnya adalah untuk menyelamatkan nyawa. Tetapi mengapa perkara pertama yang perlu dibincangkan adalah tentang wang? Walaupun sudah mencecah usia 30 tahun, dia masih tidak dapat membiasakan diri dengan percanggahan moral ini. Pada suatu hari, selepas Madeleine pulang dari kerja, dia menerima panggilan telepon daripada bapaknya. "Madeleine, sebenarnya ayah akan bersara bulan depan." Robert Thompson, bapa yang berusia 65 tahun itu, telah berkhidmat sebagai jurutera di syarikat kereta api selama 40 tahun. "Tahniah, ayah. Ayah telah bekerja keras selama ini." Selepas menamatkan panggilan tersebut, satu idea muncul di fikiran Madeleine. Sejak muda, bapaknya sering bercakap tentang sistem kereta api elektrik di Malaysia, ETS. Dia selalu berkata mahu melihatnya dengan mata sendiri suatu hari nanti. Madeleine ingin merealisasikan impian bapaknya itu. Dia menyemak buku simpanannya. Ini adalah wang yang dikumpulnya sedikit demi sedikit selama 8 tahun. Dengan wang ini, dia mampu membawa bapaknya bercuti ke Malaysia. Hujung minggu berikutnya, Madeleine menziarahi rumah bapaknya. "Ayah, mau ke Malaysia untuk meraihkan persaraan, ayah?" "Malaysia? Biar betul? Bukannya ayah selalu kata mahu menaiki ATS ke?" Bapaknya terdiam seketika. Kemudian dia mengangguk perlahan. "Madeleine, terima kasih. Ini adalah impian seumur hidup ayah." Namun, Madeleine berasa bimbang tentang satu perkara. Bapaknya pernah menjalani pembedahan stent jantung 3 tahun lalu, dan kadangkala mengalami masalah aritmia degupan jantung tidak sekata. Dia perlu menjalani pemeriksaan jantung setiap bulan. "Ayah, jangan paksa diri ya. Kalau rasa tidak sedap badan, terus beritahu. Jangan risau. Ayah dengar sistem perubatan di Malaysia sangat lengkap." Kata-kata bapaknya itu sedikit sebanyak menenangkan hati Madeleine. Sebulan kemudian, mereka berdua mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Berjalan di dalam terminal, bapaknya beberapa kali berhenti melangkah. "Hebat sungguh, Madeleine. Lantainya berkilat-kilat. Lantainya memang digosok sehingga licin seperti cermin. Malah tiada sebutir sampah pun kelihatan. Ini jauh berbeza dengan lapangan terbang di Los Angeles." Selepas selesai urusan pemeriksaan imigresen, kaki tangan di situ turut menyapa mereka dengan mesra. "Selamat datang ke Malaysia." Walaupun bahasa Inggris mereka kedengaran mempunyai lohat tempatan, namun senyuman hangat itu sampai ke hati mereka berdua. Setibanya di KL Sentral, keterujaan bapaknya semakin memuncak. "Lihat itu, Madeleine. Itulah kereta api ETS." Kereta api berwarna perak dan kuning yang berhenti di platform itu membuatkan mata bapaknya bersinar-sinar seperti kanak-kanak. "Kita belum naik lagi hari ini, ayah. Hari ini kita melawat sekitar Kuala Lumpur dahulu." Mereka memutuskan untuk menaiki MRT ke Pasar Seni. Namun di hadapan peta laluan yang kompleks, mereka benar-benar tersesat. "Kita patut keluar dari pintu mana ya?" Sedang mereka merenung peta dengan wajah bingung, seorang kaki tangan stesen menghampiri mereka dan bertanya dalam bahasa Inggris, "Boleh saya bantu?" Kaki tangan itu mengeluarkan aplikasi penterjemah dan menjelaskan laluan dengan terperinci. "Oh, ke Pasar Seni ya? Naik tren ini dan turun di stesen kedua. Terima kasih." "Sama-sama. Selamat bercuti." Kaki tangan itu melambai tangan semasa menghantar mereka pergi. "Sangat berbeza dengan Amerika," bisik bapaknya sendirian. Memang benar, di Los Angeles mereka tidak pernah dilayan dengan begitu mesra. Keesokan harinya,
mereka menuju ke tempat yang paling dinanti-nantikan oleh bapaknya, yaitu depo kereta api Batu Gajah yang bersejarah di Perak. Inilah tempat bersejarah bagi kepala kereta api. Di hadapan landasan pusingan lama, bapaknya memandang tanpa berkelip. Dia mengelilingi kawasan depo itu berkali-kali, memerhatikan setiap butiran dengan penuh minat. Hebat sungguh mereka dapat mengekalkan tempat ini dengan baik dalam zaman moden ini. Sebagai seorang jurutera, mata bapaknya memancarkan cahaya semangat seorang pemuda. Dia meninjau setiap sudut, mengambil gambar dan mencatat nota. Melihat kegembiraan bapaknya, Madeline berasa sangat bersyukur kerana memilih untuk datang ke Malaysia. Namun, selepas makan tengah hari, semasa menuruni anak tangga di tepi depo, badan bapaknya sedikit terhuyung hayang. "Ayah!" Madeline segera berlari ke arahnya. Tak ada apa-apa, cuma tersalah langkah sikit. Bapaknya cuba berlagak biasa sambil tersenyum. Namun mata Madeline sebagai seorang jururawat tidak mudah ditipu. Dahi bapaknya dibasahi peluh nipis. Malam itu, selepas pulang ke hotel, Madeline memeriksa nadi bapaknya. Ternyata berlaku aritmia. "Ayah, esok kita rehat ya. Rehat sahaja di hotel." "Sayangnya kalau rehat sahaja. Kita sudah sampai ke Malaysia." Bapaknya menggelengkan kepala. "Esok kita mahu ke Melaka. Ayah tidak mahu melepaskannya." Madeline serba salah. Sebagai petugas perubatan, dia tahu bapaknya perlu berehat, tetapi melihat sinar mata bapaknya, dia tidak sampai hati untuk melarang. Perjalanan ini adalah impian seumur hidup bapaknya. "Baiklah, tetapi ayah jangan paksa diri. Kalau rasa tidak selesa, beritahu Madeline segera." "Ya, ayah janji." Bapaknya tersenyum lembut. Namun, kegelisahan Madeline tidak hilang. Bagaimana jika bapaknya rebah? Walaupun dia mendengar sistem perubatan Malaysia sangat baik, mereka adalah warga asing dan tidak fasih bahasa tempatan. Yang paling penting, berapakah kos perubatannya? Di Amerika, memanggil ambulans sahaja boleh menelan kos ribuan dolar. Di luar negara, mungkin harganya berkali-kali ganda lebih mahal. Madeline memandang shilling hotel dengan perasaan bimbang sebelum memejamkan mata, berharap agar segala-galanya selamat. Keesokan paginya, dari tingkap hotel, langit kelihatan sangat cerah. "Hari ini akhirnya kita akan ke bandar bersejarah Melaka," kata bapaknya dengan gembira sambil bersarapan. Madeline memerhatikan wajah bapaknya. Aritmia malam tadi nampaknya sudah stabil, tetapi bapaknya masih kelihatan sedikit letih. "Ayah," Madeline pesan sekali lagi, "jangan paksa diri ya." "Tak ada masalah. Hari ini adalah hari impian ayah selama 40 tahun menjadi kenyataan." Akhirnya, mereka tiba di Melaka. Bapaknya menarik nafas panjang. Cantiknya, bangunan merah di Stadhuis berdiri megah. Mereka memutuskan untuk berjalan kaki ke arah kota Afamosa. Namun sebaik sahaja keluar dari kawasan bangunan merah, Madeline mengerutkan dahi. Panasnya, berbeza dengan Los Angeles, habanya jenis yang lembab dan melekit. Kelembapannya sangat tinggi. "Inilah musim panas di Malaysia," kata bapaknya sambil mengelap peluh di dahi. Suhu mencecah 33 darjah Celcius dengan kelembapan melebihi 70%. Setibanya di kota Afamosa, bapaknya sangat teruja melihat binaan batu bata merah yang bersejarah itu. Dia mengambil banyak gambar dan berjalan di sekitar kawasan tersebut, terpukau dengan keindahan sejarahnya. Namun, semakin lama mereka berjalan, peluh di dahi bapaknya semakin banyak. "Ayah, mari kita berehat di tempat teduh sebentar." Baiklah." Duduk di bawah pohon besar, bapaknya mengelap peluh dengan sapu tangan. Wajahnya kelihatan agak pucat. "Ayah, minum air ini." Madeline menghulurkan botol air mineral. Bapaknya meminumnya sehingga habis. "Terima kasih, ayah rasa lebih baik sekarang." Namun, naluri Madeline sebagai jururawat merasakan ada sesuatu yang tidak kena. "Ayah, petang ini kita balik hotel dan berehat ya." "Jangan, ayah masih mau naik ke atas Bukit Saint Paul." Bapaknya cuba berdiri, tetapi langkahnya jelas tidak sekuat pagi tadi. Madeline teragak-agak. Patutkah dia menghalangnya dengan tegas? Namun, mata bapaknya dipenuhi dengan tekad yang kuat. "Baiklah, tetapi kalau rasa tak selesa sikit pun, mesti beritahu Madeline." Mereka mula mendaki anak tangga menuju ke gereja Saint Paul di puncak bukit. Tempat itu dipenuhi dengan pelancong. "Ramainya orang," bisik Madeline. Langkah bapaknya semakin berat di atas anak tangga batu itu. "Ayah, jalan perlahan-lahan, tak apa." Madeline cuba memegang lengan bapaknya, tetapi bapaknya menggelengkan kepala. "Tak apa, ayah boleh jalan sendiri." Melepasi gerbang lama dan terus mendaki, pernafasan bapaknya menjadi semakin laju dan pendek. "Ayah, kita berhenti di sini sahajalah." "Tidak, sikit lagi. Ayah mau sampai ke puncak." Namun, sebaik sahaja tiba di kawasan dataran gereja tua itu,
Wajah bapaknya berubah menjadi sangat pucat. "Ayah." Sejurus sebelum Madeline sempat memautnya, bapaknya menekan dadanya. Sakit, dada ayah sakit sangat. Sesaat kemudian, lutut bapaknya lemah dan dia rebah ke tanah. "Ayah!" Madeline memeluknya. Pelancong di sekeliling segera berkerumun. "Ensik, oke? Siapa-siapa tolong panggil kaki tangan di sini." Orang-orang Malaysia di situ mula menunjukkan keprihatinan. Seorang lelaki menanggalkan jaketnya dan melipatnya untuk dijadikan alas kepala bapa Madeline. "Panggil ambulans." Kedengaran suara seorang wanita. Namun, pada saat itu juga, Madeline menjerit, "Tunggu." Orang ramai di sekeliling memandang Madeline dengan riak wajah terkejut. "Ambulans, tolong tunggu." Suara Madeline terketar-ketar. Mengapa dia menolak ambulans? Orang ramai tidak memahami puncanya. Namun, dalam minda Madeline muncul gambaran yang lain. 2 tahun lalu, rakan sejawatnya, Jennifer, masuk ke bilik rehat dengan wajah sugul. "Madeline, kau boleh percaya tak? Jennifer memegang sekeping bil. Anaknya yang berusia 8 tahun terjatuh di sekolah dan kepalanya terhantuk, lalu dihantar ke hospital dengan ambulans. Kos ambulans itu ialah $3.500 Amerika. Madeline terkedu. $3.500? Itu melebihi 15.000 rimbulan. Insurans tak bayar ke? Insurans kami tidak merangkumi pengangkutan ambulans. Sekarang aku terpaksa berunding untuk membayar secara ansuran. Dan sehingga kini, Jennifer masih membayar $200 setiap bulan. Nasib seorang lagi rakannya lebih malang. Suaminya diserang sakit jantung dan dihantar dengan ambulans. Lalu menerima bil berjumlah $150.000 Amerika, merangkumi kos pengangkutan dan rawatan. Jumlah yang melebihi head insurance itu perlu ditanggung sendiri. Akhirnya dia terpaksa mengisytiharkan muflis. Artinya, di Amerika, memanggil ambulans bermakna Anda perlu bersedia untuk menanggung beban hutang. Dan sekarang mereka berada di luar negara. Berapakah kos ambulans untuk warga asing? $100.000 atau mungkin lebih lagi. Tangan Madeline mula menggigil. Simpanannya hampir habis digunakan untuk perjalanan ini. Dan head card kreditnya juga tidak setinggi itu. Walaupun dia ada membeli insurans perjalanan luar negara, adakah ia benar-benar melindungi kos ambulans? Dia tidak menyemak terma terperinci itu. Bagaimana jika dia perlu membayar sepenuhnya? Bagaimana jika dia menerima bil berjumlah ratusan ribu dolar? Madeline mengeluarkan telepon pintarnya dengan tangan yang bergetar, tetapi jarinya terlalu menggigil untuk menekan skrin. Orang-orang Malaysia di sekeliling memandang dengan wajah bingung. Cik, oke tak? Ayah Cik nampak dalam kesakitan yang amat sangat." Madeline menggelengkan kepala. "Tolong panggilkan teksi. Saya mahu naik teksi ke hospital berdekatan." Suasana sekeliling seakan terhenti. Orang Malaysia di situ tidak faham dengan keputusannya. Mengapa dalam keadaan kecemasan begini dia mahu memanggil teksi? Mengapa menolak ambulans? Seorang lelaki warga emas bertanya dengan nada bimbang. "Cik, ayah Cik perlu menerima rawatan perubatan segera sekarang. Ambulans lebih selamat berbanding teksi." Tapi, air mata Madeline mula mengalir. Nyawa bapaknya atau kebangkrapan ekonomi? Sebagai seorang juru rawat, jawabannya sepatutnya jelas. Nyawa paling utama. Kata-kata itu sering diucapkannya kepada pesakit. Namun apabila dirinya sendiri menjadi mangsa, kata-kata itu sukar diucapkan. Kerana di Amerika, menerima rawatan perubatan juga boleh menyebabkan kehidupan seseorang hancur. Madeline menggenggam erat tangan bapaknya. Bapaknya sukar bernafas tetapi masih sedar. "Ayah, maafkan Madeline." Suaranya terisak-isak. Pada saat itulah, seorang lelaki warga emas tampil ke hadapan. Dia kelihatan berusia 70-an dengan raut wajah yang tenang. "Cik, sila bertenang dan dengar cakap saya," kata lelaki itu perlahan dalam bahasa Inggris. Walaupun tersekat-sekat, bahasa Inggrisnya sangat sopan. "Ambulans di Malaysia adalah percuma." Madeline mendongak. "Percuma? Bagaimana mungkin? Biar betul? 1 sen pun tak perlu bayar." Mata lelaki itu kelihatan sangat ikhlas. "Tapi kami warga asing. Kami tak ada kad pengenalan sini." Suara Madeline masih tergetar. "Warga negara tak penting. Di Malaysia, sesiapa sahaja yang memanggil ambulans untuk kecemasan, ia adalah percuma." Lelaki itu memandang tepat ke mata Madeline dan berkata, "Menyelamatkan nyawa tidak memerlukan syarat." Kata-kata itu membuatkan air mata Madeline tumpah dengan lebih lebat. Menyelamatkan nyawa tidak memerlukan syarat. Walaupun sudah bertahun-tahun menjadi juru rawat, itulah kali pertama dia mendengar kalimat sedemikian. "Saya dahulunya seorang anggota paramedik. Selama 35 tahun, saya telah menghantar banyak nyawa." Lelaki itu tersenyum lembut.
antaranya ramai juga warga asing. Pada mulanya semua orang bimbang tentang wang, tetapi di Malaysia, Anda tidak perlu risau tentang itu. Orang-orang Malaysia di sekeliling turut mengangguk. Nyawa ayah awak paling penting sekarang. Hal wang jangan risau. Madeleine tidak mampu berkata apa-apa, hanya air matanya yang tidak berhenti mengalir. Selama 8 tahun menjadi jururawat di Amerika, soalan pertama yang ditanyanya kepada pesakit sentiasa tentang insurans. Dia menyangka itu adalah sesuatu yang lumrah. Namun kini, lelaki ini berkata bahwa menyelamatkan orang tidak memerlukan syarat. Saya faham. Tolonglah mereka. Madeleine mengangguk. Orang ramai segera bertindak. Seorang wanita mendial 99 menggunakan telepon pintarnya. Hello, pusat kecemasan. Di atas Bukit Seng, Paul Melaka, ada seorang lelaki warga asing rebah kerana sakit dada. Dia menerangkan keadaan dengan lancar. Sedar lagi pernafasan sudah diperiksa. Baik, terima kasih. Selepas menamatkan panggilan, wanita itu memberitahu Madeleine. Kira-kira 5 menit lagi ambulans akan sampai. 5 menit? Madeleine terkejut. Di Amerika, sekurang-kurangnya perlu menunggu 20 menit. Malah, di pusat bandar pun perlu menunggu lebih 15 menit. Cik, ambil botol ini buat tuam di dahi ayah Cik. Seorang lagi wanita menghulurkan sebotol air mineral sejuk. Terima kasih. Madeleine meletakkan botol itu di dahi bapanya. Riak wajah bapanya sedikit tenang. Seorang lelaki lain pula mengipas bapa Madeleine menggunakan kipas tangan. Tak apa, ambulans akan sampai sekejap lagi. Seorang lagi wanita mengeluarkan tuala dari bagnya, gunakan tuala ini. Orang-orang yang tidak dikenali ini seorang demi seorang menghulurkan bantuan. Walaupun bahasa tidak sepenuhnya difahami, semua orang saling membantu secara semula jadi. Madeleine tidak henti-henti mengucapkan terima kasih. Ayah, bertahan ya, ambulans dah nak sampai. Suara-suara di sekeliling terus memberikan galakan yang lembut. Mendengar suara-suara itu, bapanya turut mengangguk perlahan. Kaki tangan tapak warisan juga tiba di situ. Kami akan pergi ke pintu masuk untuk beri panduan kepada ambulans. Sila tunggu sebentar. Madeleine menggenggam erat tangan bapanya. Ayah, okey tak? Bapanya tersenyum lemah dan berkata, Madeleine, ayah rasa sangat bersyukur kita datang ke Malaysia. Kata-kata itu menyentuh hati Madeleine. Dia memandang sekeliling. Ada lebih 10 orang Malaysia sedang memandang mereka dengan penuh bimbang. Mereka menghentikan aktiviti pelancongan mereka demi seorang warga asing yang tidak dikenali. Ini adalah pemandangan yang mustahil dilihat di Amerika. Di bandar besar, walaupun ada orang rebah di jalanan, jarang ada yang mahu membantu. Ramai yang takut terjebak dalam masalah atau mahu mengelakkan risiko saman. Namun di sini berbeza. Semua orang menghulurkan bantuan seolah-olah ia adalah tanggung jawab biasa. Kira-kira 3 menit kemudian, bunyi siren ambulans kedengaran dari jauh. Semakin lama semakin dekat. Madeleine secara spontan melihat jam tangannya. Dari masa panggilan dibuat, tidak sampai pun 4 menit. Macam mana boleh secepat ini? Madeleine sukar mempercayainya. Sesaat kemudian, ambulans tiba di kaki Bukit St. Paul. Cepat sungguh. Terlalu cepat, bisik Madeleine. 3 orang anggota paramedik berlari membawa pengusung. Pergerakan mereka sangat cekap tanpa sebarang pembaziran massa. Biar saya periksa keadaan ayah Cik. Paramedik tersebut dengan pantas memeriksa tekanan darah, nadi, suhu dan tahap kesedaran. Setiap seorang menggunakan peralatan profesional untuk mengumpul maklumat. Ada sejarah sakit jantung? Ya, 3 tahun lepas pasang stent. Selepas Madeleine menjawab, anggota itu mencatat dengan pantas. Tekanan darah agak tinggi, mungkin aritmia. Suara yang tenang itu membuatkan Madeleine berasa semakin lega. Bapanya diangkat ke atas pengusung. Anak pesakit pun sila naik sekali. Saya pun boleh naik? Ya, sudah tentu boleh. Di Amerika, ahli keluarga seringkali tidak dibenarkan ikut sekali dalam ambulans, tetapi di Malaysia, ia dibenarkan. Ini juga merupakan satu kejutan buat Madeleine. Semasa berjalan ke arah ambulans, Madeleine menoleh ke belakang. Orang-orang Malaysia tadi masih memandang dengan penuh prihatin. Lelaki warga emas tadi melambai tangan. Tak ada apa-apa, ayah Cik akan selamat. Jaga diri baik-baik. Madeleine tunduk hormat dengan dalam. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua. Orang ramai turut melambai tangan. Kebaikan orang yang tidak dikenali dan bantuan tanpa syarat itu adalah pemandangan yang Madeleine fikir tidak akan dilupakannya seumur hidup. Saat pintu ambulans dibuka, Madeleine menarik nafas panjang. Suasana di dalam kenderaan itu sangat berbeza daripada imajinasinya. Monitor ECG, bekalan oksigen, alat titisan, dan AED tersusun kemas di dinding.
Kabinet ubat juga lengkap dengan segala keperluan kecemasan. Adakah ini benar-benar sebuah ambulans? Madeleine bertanya sendiri. Sebagai juru rawat selama 8 tahun, dia pernah melihat ambulans di Amerika, tetapi tidak pernah melihat kelengkapan selengkap ini. Ia seolah-olah sebuah bilik kecemasan kecil yang diletakkan di dalam kendaraan. Sila letakkan Bapak Chick di sini. Paramedik meletakkan bapaknya di atas katil khas dan mula memasang monitor ECG. Anggota lain menyediakan topeng oksigen, manakala seorang lagi menyediakan titisan air. Kerjasama mereka bertiga sangat serasi. Sambil seorang mengukur tanda-tanda vital, seorang lagi menghubungi hospital, dan seorang lagi berkata kepada Madeleine, "Chick, sila duduk di sini." Di dalam ambulans itu juga disediakan tempat duduk untuk ahli keluarga. Boleh Chick beritahu sejarah perubatan ayah Chick? 3 tahun lepas pasang stent jantung. Setiap bulan perlu ke klinik pakar jantung. Anggota itu mencatat dan menggunakan radio komunikasi untuk menghantar maklumat ke hospital. Lelaki 65 tahun, sejarah penyakit arteri koronari, sakit dada, sesak nafas, kemungkinan aritmia. Dijangka tiba dalam 10 menit. Mendengar jawaban daripada hospital bahwa mereka sudah bersedia, anggota itu berkata kepada Bapak Madeleine, "Pak Chick, sekejap lagi kita sampai hospital. Sabar ya." Melihat kelembutan paramedik itu, Madeleine benar-benar merasakan perbezaan dengan Amerika. Ambulans Amerika hanya mempunyai peralatan asas, tetapi mengenakan bayaran ribuan dolar. Namun di Malaysia, peralatannya begitu lengkap, tetapi percuma. Yang paling penting, sikap paramedik itu sangat hangat. Mereka melayan pesakit sebagai manusia, bukan secara mekanikal. Ambulans mula bergerak dengan tenang. Madeleine memandang keluar tingkap. Semasa perjalanan dari kawasan Bandar Warisan menuju ke hospital, satu pemandangan luar biasa muncul di depan matanya. Kenderaan di hadapan satu demi satu beralih ke kiri dan kanan. Taksi, lori, bas persiaran, semua kenderaan memberikan laluan kepada ambulans. "Semua orang beri laluan," kata Madeleine tanpa sedar. Ambulans memacu lancar di laluan yang dikosongkan itu. Kemudian, mereka tiba di satu persimpangan lampu isyarat yang berwarna merah. Namun, kenderaan dari arah melintang walaupun lampunya hijau, tetap berhenti seketika. Semua kenderaan berhenti untuk membiarkan ambulans lalu dahulu. Melihat pemandangan itu, air mata Madeleine mula bergenang. Kenapa Chick, paramedik itu perasan keadaan Madeleine? Di Malaysia, kalau ambulans datang, semua orang akan beri laluan secara otomatik. Secara otomatik. Bagi Madeleine, ini bukan sesuatu yang otomatik. Di Amerika, walaupun ambulans datang, banyak kenderaan buat tidak tahu. Malah ada yang menekan horn dan memotong barisan kerana masing-masing mengejar masa. Namun di sini berbeza. Madeleine memandang keluar tingkap. Pejalan kaki juga berhenti. Orang yang mahu melintas jalan menunggu ambulans lewat dahulu. Seorang ibu yang mendukung anaknya seolah-olah sedang mengajar sesuatu kepada anaknya. Mungkin dia sedang mengajar anaknya bahawa ambulans mesti didahulukan. Ia bukan sekadar untuk bapaknya, tetapi untuk nyawa sesiapa sahaja yang tidak dikenali. Semua orang sanggup bekerja sama dan mengorbankan sedikit masa mereka. Kerana itu melibatkan penyelamatan nyawa seseorang. Madeleine mengesat air matanya dengan sapu tangan. Menjadi juru rawat bertahun-tahun, dia tidak pernah melihat pemandangan sebegini. Seluruh kota bekerja sama untuk menyelamatkan satu nyawa. Ini bukan sekadar isu sistem atau peraturan, tetapi hati rakyat negara ini yang menjadikan segalanya mungkin. Kita dah sampai hospital. Mendengar suara paramedik, Madeleine tersedar. Perjalanan dari Afamosa ke hospital hanya mengambil masa beberapa minit. Kepantasan ini adalah kerana sikap pemandu yang memberi laluan. Jika tiada siapa memberi laluan, pasti akan mengambil masa lebih lama, dan kelewatan beberapa minit itu boleh menentukan hidup atau mati seseorang. Madeleine memandang keluar tingkap. Dalam hatinya tidak berhenti mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang memberi laluan tadi. Dia menggenggam tangan bapaknya, berfikir bahawa Malaysia bukan sahaja cantik pemandangannya dan bersih kawasannya, tetapi hati rakyatnya juga sangat lembut dan hangat. Ambulans tiba di pintu masuk kecemasan. Doktor dan juru rawat berbaju putih sudah sedia menunggu. "Pak Chick, kita dah sampai," kata paramedik itu kepada bapaknya. Bapaknya membuka mata dengan lemah. "Tak ada apa-apa ayah, kita dah sampai hospital." Katil pengusung diturunkan dan segera dibawa masuk ke dalam hospital. Selepas Madeleine turun, paramedik itu berkata kepadanya, "Ayah Chick akan okey. Di sini ada doktor-doktor yang hebat. Terima kasih banyak-banyak." Madeleine tunduk. Hormat. Paramedik itu tersenyum dan mengangguk, kemudian mula mengemas ruang dalam ambulans untuk persediaan tugasan seterusnya.
Bapaknya dibawa ke zon merah. Madeline duduk di kerusi ruang menunggu. Dia melihat jam tangan, pukul 3 petang. Dari saat bapaknya rebah sehingga sekarang, tidak sampai 1 jam pun berlalu. Namun bagi Madeline, ia terasa seperti waktu yang sangat lama. Di ruang menunggu itu ada beberapa pesakit dan ahli keluarga yang menunggu dengan tenang. Madeline memandang Schilling. Adakah ayah akan oke? Adakah stent itu bermasalah? Dan satu lagi kegelisahan muncul. Berapakah kos rawatannya? Ambulans percuma itu sudah cukup mengejutkan, tetapi kos rawatan adalah perkara lain. Di luar negara, kos perubatan selalunya mencecah jumlah yang tidak masuk akal. Di Amerika pun sudah mahal, apatah lagi di sini sebagai warga asing. Madeline memeriksa headcard kreditnya $5.000. Dia tidak tahu adakah itu mencukupi. Kira-kira 30 menit kemudian seorang dokter berbaju putih keluar ke ruang menunggu. "Waris Encik Thompson?" Madeline segera berdiri. "Ya, saya." Dokter itu menghampiri dengan senyuman mesra. "Keadaan Bapak Cik sudah stabil. Ia adalah serangan aritmia akibat keletihan dan faktor cuaca." Madeline menghela nafas lega. "Stent jantungnya tiada masalah?" "Ya, tiada masalah. Namun untuk pemerhatian lanjut, Bapak Cik perlu dimasukkan ke ward malam ini." "Faham. Terima kasih, dokter." Dokter itu mengangguk lembut dan beredar. Madeline duduk semula di kerusi dan menarik nafas panjang. Bapaknya selamat, itu yang paling utama. Tidak lama kemudian, seorang juru rawat datang memanggilnya. "Saya bawa Cik ke ward Bapak Cik." Madeline mengekori juru rawat itu. Pintu dibuka, bapaknya terbaring di atas katil. Walaupun sedang menerima titisan air, wajahnya kelihatan jauh lebih baik. "Ayah." Madeline menghampirinya. Bapaknya membuka mata. "Madeline, tak ada apa-apa. Dokter kata ayah sudah selamat." Bapaknya tersenyum lemah. "Maafkan ayah sebab buat kamu bimbang." "Jangan cakap macam itu, ayah." Madeline memegang tangan bapaknya. "Ayah," Madeline nak tanya, "ambulans itu betul-betul percuma ke?" "Percuma." Bapaknya menunjukkan, riak terkejut. Di Melaka tadi, seorang bekas paramedik beritahu Madeline. Dia kata di Malaysia, ambulans adalah percuma untuk sesiapa sahaja. Madeline mula menceritakan segala yang berlaku, tentang lelaki warga emas itu, orang ramai yang membantu, ambulans yang sampai dalam masa 4 menit, dan bagaimana semua kenderaan memberi laluan. Bapaknya mendengar dengan diam, kemudian matanya mula berkaca. Semua orang buat itu untuk ayah. Bukan sekadar untuk ayah, tapi demi nyawa seseorang. Semua orang bekerja sama secara semula jadi di negara ini. Bapaknya memandang Schilling. "Selama 40 tahun, ayah sangat kagum dengan teknologi kereta api di Malaysia," katanya perlahan. "Ayah sangka ini adalah tempat yang hebat dari segi teknologi dan kecekapan." Bapaknya memandang keluar tingkap. Tapi sebenarnya bukan itu sahaja. Malaysia hebat bukan hanya kerana teknologinya. Suara bapaknya tergetar. Hati rakyatnya, sistemnya. Semuanya adalah sebuah negara yang sangat menghargai nyawa. Madeline turut menitiskan air mata. Dua beranak itu terdiam seketika sambil berpegangan tangan. Malam itu Madeline tidak pulang ke hotel. Dia bermalam di ruang menunggu hospital. Juru rawat beberapa kali datang memeriksa keadaannya, malah meminjamkan selimut kepadanya. Cik-cik pun perlu berehat. Kelembutan itu membuatkan Madeline berkali-kali mengucapkan terima kasih. Keesokan paginya, bapaknya diperiksa oleh dokter dan mendapat kebenaran untuk keluar hospital. "Sudah tiada apa-apa, tapi tolong jangan terlalu paksa diri ya." "Baik, saya akan beringat." Bapaknya tunduk hormat kepada dokter. Semasa mahu beredar, juru rawat yang bertugas turut menghantar mereka. "Jaga diri baik-baik. Selamat meneruskan percutian yang indah." Melihat senyuman mereka, Madeline berkali-kali mengucapkan terima kasih. Kemudian, mereka menuju ke kaunter bayaran yang akan menentukan nasib mereka. Jantung Madeline berdegup kencang. Berapakah kos rawatannya? Rawatan kecemasan, pemeriksaan dokter, dan kos wad semalaman. Di Amerika, jumlahnya pasti dengan mudah melebihi $5.000. Di luar negara, mungkin 2 kali ganda. Seorang kaki tangan wanita muda menyambut mereka dengan senyuman. "Encik Thompson, ya? Sila tunggu sebentar." Kaki tangan itu menyemak sesuatu di komputer. Tangan Madeline mula menggigil. $100.000 atau lebih? Headcard kreditnya cuma $5.000 Amerika. "Maaf membuatkan Anda menunggu," kaki tangan itu mendongak. Pertama, mengenai pengangkutan ambulans, Madeline menahan nafas. Di Malaysia, pengangkutan ambulans adalah percuma sepenuhnya. "Ya, saya sudah dengar tentang itu," Madeline mengangguk. "Dan mengenai kos rawatan." Kaki tangan itu tersenyum mesra. "Anda mempunyai insurans perjalanan luar negara, bukan?" "Ya."
Madeline menyerahkan salinan insuransnya. Dengan insurans ini, sebahagian besar kos rawatan boleh ditanggung. Sebahagian besar? Ya. Jadi jumlah yang perlu Anda bayar sendiri adalah kira-kira Rm150.000. Rm150? Madeline menyangka dia tersalah dengar. Ya, 150 sahaja. Madeline mengulang jumlah itu dalam fikirannya. 150 adalah sekitar $35 Amerika. Di Amerika, kos ambulans sahaja sudah $3.500. Ditambah kos rawatan dan ia pasti melebihi $5.000. Namun di sini hanya $35. Betul ke? Betul ke cuma sebanyak itu? Suara Madeline tergetar-getar. Ya, ini adalah jumlah keseluruhannya. Tiada lagi bil yang akan dihantar kemudian, jangan risau. Mendengar kata-kata itu, air mata Madeline tumpah sekali lagi. Terima kasih banyak-banyak. Dia tidak henti-henti mengucapkan terima kasih. Kaki tangan itu kelihatan sedikit serba salah, namun tetap tersenyum lembut. Itulah air mata kelegaan, air mata kesyukuran, dan pada masa yang sama, air mata kesedihan terhadap negaranya sendiri. Di Amerika, mendapatkan rawatan perubatan boleh memusnahkan hidup, tetapi di Malaysia, menyelamatkan nyawa dianggap sebagai keutamaan paling tinggi. Perbezaannya sangat ketara. Selepas selesai urusan bayaran, Madeline kembali kepada bapaknya. Ayah, kos rawatan cuma 150 rongke. Bapaknya terbeliak mata. 150, biar betul. Madeline pun macam tak percaya. Mereka berdua keluar dari hospital, menghirup udara pagi di Bandar Melaka. Madeline, terima kasih kerana bawa ayah ke Malaysia. Sama-sama, ayah. Madeline gembira impian ayah tercapai. Mereka berjalan beriringan dengan perlahan. Di dalam hati Madeline timbul satu tekad. Dia mesti menceritakan pengalaman ini kepada orang lain. Tentang sebuah masyarakat yang meletakkan nyawa sebagai keutamaan tertinggi. Itu bukan sesuatu yang mustahil. 3 hari kemudian, Madeline dan bapaknya selamat kembali ke Los Angeles. Kesihatan bapaknya telah pulih sepenuhnya. Hari-hari terakhir mereka di Malaysia dihabiskan dengan sangat santai. Sehari selepas pulang, Madeline menceritakan apa yang berlaku di Malaysia kepada rakan-rakan sekerjanya di bilik rehat hospital. Ambulans percuma? Macam tak percaya. Jennifer terbeliak mata. Dan mereka sampai dalam masa 4 menit sahaja. Di Los Angeles, kita perlu tunggu sekurang-kurangnya 20 menit. Bisik seorang lagi juru rawat. Bukan itu sahaja, sambung Madeline. Semua pemandu beri laluan. Taksi, lori, bas, malah kereta yang lampu hijau pun berhenti untuk beri laluan. Rakan-rakannya terdiam 1000 bahasa. Kita entah sejak bila sudah terbiasa berfikir bahawa perubatan adalah sesuatu yang hanya boleh dinikmati sepenuhnya oleh orang kaya, kata Madeline dengan tenang. Tetapi sebenarnya, nyawa sesiapa pun sepatutnya diselamatkan secara saksama. Itulah yang paling utama. Malam itu, Madeline mula menulis di laman media sosialnya tentang pengalamannya di Malaysia. Ketakutannya ketika bapaknya rebah, serta kehangatan hati rakyat Malaysia. Penulisan itu tular dengan pantas. Dalam beberapa hari, ia telah dikongsi lebih 100,000 kali. Ruang komen dibanjiri dengan pelbagai pendapat. Sistem perubatan Amerika salah, menyelamatkan orang pun perlu duit. Pelik sungguh. Kita patut contohi Malaysia. Namun pada suatu hari, satu komen menarik perhatiannya. Ia datang daripada seorang rakyat Malaysia. Walaupun sistem kami bagus, kami juga ada masalah. Ada orang yang panggil ambulans macam panggil taksi, menyebabkan orang yang benar-benar memerlukan tidak dapat ambulans tepat pada masanya. Madeline membaca komen itu berkali-kali. Kemudian dia memuat naik satu lagi hantaran. Ambulans di Malaysia adalah percuma. Tetapi atas sebab itulah ia perlu digunakan dengan penuh tanggung jawab. Saya dengar ada segelintir orang yang menyalahgunakannya. Demi mereka yang benar-benar dalam bahaya, harap semua dapat menjaga sistem yang indah ini. Hantaran ini juga menerima banyak maklum balas dari Malaysia. Bila orang asing cakap macam ini, saya rasa malu sebagai rakyat Malaysia. Kami selalu anggap ia sebagai perkara biasa. Barulah kami sedar, ia adalah sistem yang perlu kami hargai dan jaga. Madeline memandang keluar tingkap ke arah jalan raya di Los Angeles. Pemandangan yang biasa dilihatnya, namun kini ia kelihatan berbeza di matanya. Apa yang dipelajarinya di Malaysia bukan sekadar sistem perubatan, tetapi budaya masyarakat yang meletakkan nyawa sebagai keutamaan, kesediaan untuk membantu orang asing tanpa berkira, dan kesedaran untuk menjaga sesuatu yang dianggap sebagai lumrah. Segala-galanya bergabung untuk melindungi nyawa manusia. Madeline berjanji di dalam hatinya untuk melakukan apa yang termampu sebagai seorang juru rawat. Bukan bertanya tentang insurans terlebih dahulu, tetapi mendengar simptom pesakit dahulu. Mengubah sistem bukanlah perkara yang mudah,
tetapi sikap diri sendiri boleh diubah. Kemudian, dia percaya bahwa suatu hari nanti, Amerika juga boleh menjadi seperti Malaysia, sebuah masyarakat yang mampu meletakkan nyawa sebagai keutamaan paling tinggi. Telepon Madeline berbunyi, ada pesanan daripada bapaknya. Madeline, ayah tengah susun gambar percutian kita ke Malaysia. Tengok gambar ETS ini, teknologinya memang hebat, tetapi yang paling hebat sebenarnya adalah hati rakyat Malaysia. Madeline tersenyum dan membalas, ya ayah, kita belajar perkara yang sangat penting di Malaysia. Bagaimanakah pendapat Anda? Kisah kali ini berakhir di sini. Sila tuliskan pendapat dan perasaan Anda di ruangan komen. Jangan lupa langgan saluran ini dan berikan tanda suka, sehingga kita berjumpa lagi. Ya.